Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini cikgu akan mengajar untuk video pembelajaran Sains tingkatan 3. Okay, jadi cikgu terus pada muka surat yang seterusnya. Ini adalah cover buku teks dia. Okay, kita akan belajar ada beberapa tema. Okay, jadi tema yang pertama, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okay, yang ini akan cover untuk bab 1 iaitu rangsangan dan gerak balas. Okey, rangsangan dan gerak balas seperti yang anda tahu. Okey, boleh tengok di sini. Okey, galeri sains. Acara larian pecut pertandingan sukan antarabangsa seperti sukan Olimpik menggunakan alat pembesar suara dan alat pengukur masa seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Okey, dalam foto ni kamu boleh nampak dia menggunakan pembesar suara dan alat pengukur masa. Okey, alat pengukur masa ini mengukur sela masa antara bunyi daripada pembesar suara dengan tindakan daya tolakan pertama yang dikenakan oleh kaki pelari terhadap alat ini. Okey, mana kata dekat sini manusia mempunyai gerak balas terhadap pembesar suara. Okey, apabila pembesar suara ini mengeluarkan bunyi dia, okey, dia akan terus memecut, okey, untuk berlari. Okay, jadi maksudnya dekat sini dia ada respon ataupun gerak balas daripada yang suara yang dikeluarkan ni lah, daripada mikrofon ni. Dia ada bunyi, lepas tu menyebabkan dia lari lah. Okay, kemudian dalam acara larian pecut 100 meter di Sukan Olimpik 2016, masa gerak balas bagi pemenang pingat emas iaitu Usain Bolt, iaitu 0.155 saat. Mana kata dekat sini dia punya respon adalah sangat-sangat cepat, iaitu sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia, contohnya seorang budak ni dia bermain badminton. Di tangan dia ada raket, kemudian di sini ada bulu tangkis. Jadi kita tengok satu persatu apa yang berlaku. Gerakan bulu tangkis bertindak sebagai rangsangan yang dikesan oleh mata. Mana kata mata dekat sini dia nampak bulu tangkis ini dan memberikan respon. Impuls dicetus dan dihantar ke otak. Mana kata bila dia nampak, ada impuls yang akan masuk ke dalam mata, kemudian akan diproses oleh otak dan memberi gerak balas terhadap badan dia. Itu maksudnya dekat nombor 2 dekat sini. Otak pemain mentafsir impuls, lalu menganggarkan kelajuan bulu tangkis dan menentukan arah secara corak gerakan badan yang diperlukan. Menentukan arah serta corak. Mana kata dekat sini, otak dia akan berfikir, sementara dia tengok tadi, otak akan berfikir apa gerakan badan yang sesuai untuk sama ada dia nak tangkis bola tu ataupun dia nak balas balik bola tu, bulu tangkis ni lah, bergantung pada kesesuaian dia. Kemudian otak kemudiannya menghantar impuls ke otot tangan. Daripada otak tadi akan pergi ke otot tangan dan juga otot kaki yang untuk seterusnya memberi gerak balas dan akan membalas bola tangkis ni lah. Sistem saraf manusia, ini penting dia. Ini apa maksud dia? Sistem saraf manusia merupakan sistem kawalan yang penting dalam koordinasi badan. Jadi selain penglihatan, pemikiran dan pergerakan badan, sistem saraf manusia juga mengawal dan menyelaras fungsi organ dalam badan dan mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam melalui satu proses. Apakah proses tersebut? Kita tengok apa proses ini. Jadi di sini sebelum masuk kepada proses, kita kena tahu dulu struktur sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia dia ada dua, iaitu sistem saraf pusat. Yang pusat dia dekat sini maksudnya dia center. Center dia ada pada otak dan ada pada tulang belakang. Tulang belakang ni dia ada dalam saraf tunjang. Maksudnya dalam tulang belakang dia ada saraf tunjang lagi dalam ni yang akan membantu untuk aktiviti mengawal impuls yang akan berlaku lah. Kemudian di sini kita ada sistem periferi. Periferi ni adalah yang kedua, iaitu saraf kranium
yang cranium berada di bahagian otak. Okay, kemudian kita ada saraf spina. Okay, spina ni dia macam jalur-jalur yang keluar, okay, yang akan menerima respon nantilah. Okay, kemudian sistem saraf periferi ini terdiri pada 12 pasang saraf. Okay, 12 pasang saraf cranium yang menghubungkan otak dengan organ deria dan organ dalaman. Okay, mana kata di sini dia ada 12 pasang saraf cranium yang menghubungkan otak dengan deria ataupun organ dalaman yang sesuai lah di sini. Okey, kemudian kita ada 31 pasang saraf spina. Okey, yang menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Okey, di sini sebanyak 31 pasang saraf spina yang terpasang di sini yang akan menghubungkan saraf tunjang. Okey, saraf tunjang di sini dengan otot rangka. Okay. Dia akan berhubung dengan otot-otot yang ada di badan manusia. Okay. Okay, kita teruskan lagi. Okay, fungsi sistem saraf manusia. Okay. Fungsi dia lebih kepada apa yang akan digunakan, apa yang akan berlaku. Jadi sistem saraf manusia mengawal dengan mengkoordinasi organ dan bahagian badan. Okay. Sistem saraf manusia dia bertujuan untuk mengesan rangsangan. Kemudian dia selepas dia kesan rangsangan tersebut, dia akan hantar maklumat dalam bentuk impuls. Impuls ni dalam keadaan yang sangat laju seperti macam elektrik. Kemudian dia hantar impuls, mentafsir impuls. Tafsir impuls ni ada akan berlaku di bahagian otak. Kemudian dia akan menghasilkan gerak balas yang sesuai seperti yang main bola badminton tadi lah. Mula-mula dia kesan dulu dekat mana bola bulu tangkis tu tadi, kemudian dia hantar maklumat dalam otak tadi, kemudian dalam otak tadi akan proses, kemudian selepas dia proses dia nak tahu apa yang akan dia buat. Kemudian dia akan menghasilkan gerak balas yang sesuai berdasarkan di mana bulu tangkis tadi. Jadi otot tangan dengan otot kaki tadi dia akan terlibat. Gambar foto 1.1. Kita kecilkan sikit. 1.1. Ada seorang perempuan ni dia kutip sampah. Bila nak kutip sampah dia akan gerakkan otot di bahagian sini. Mula-mula dia gunakan mata dia. Dia kesan rangsangan. Dia nampak sampah mata dia, kemudian dia masuk dalam otak. Jadi otak dia akan memproses. Kemudian selepas diproses, kemudian mentafsir impuls tadi, dia akan memberi rangsangan kepada bahagian otot iaitu tangan. Jadi tangan tadi, kemudian dia akan gerakkan alat ni, kemudian akan ambil sampah tersebut dan buang ke dalam tong sampah. Jadi biasanya ada 3 lah. Kemudian dalam gambar foto 1.2, ini adalah 1.2. Seorang manusia, seorang lelaki ni dia bersin. Jadi bila dia bersin, dia adalah perkara yang tidak terkawal. Dia tak boleh kawal. Bila dia nak bersin, macam kita tak boleh nak paksa dia nak bersin. Macam bila dia hidung dia rasa macam ada sesuatu, dia kena lepaskan. Sebab ini adalah bersin adalah tindakan tidak terkawal. Kamu tak boleh kawal. Kemudian di sini ada gambar foto 1.3. Ada 3 orang. Kemudian dia ada melayari internet lah. Jadi apa yang berlaku bila dia nak guna komputer tadi, dia akan dapat tafsir apa yang dia nak buat. Contoh dia nak buat carian berkaitan dengan buka YouTube lah contoh. Dia cari maklumat. Bila nak cari maklumat daripada mata tadi, dia akan tengok, kemudian memberi respon kepada dia tafsir dalam otak. Selepas tafsir dalam otak, kemudian akan memberikan tindak balas kepada jari untuk memberi input, kemudian type apa yang dia nak lah.